Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat, yang terensam, yang tercinta, yang tersayang Ustaz kita Ustaz Husain Abdul Latif beserta Ibu Ayu, semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan dan kesehatan juga kepada sahabat semuanya dari Indonesia, Malaysia, Singapura yang berbahagia. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali kita dengan kuliah sufi, insyaallah akan berlanjut dengan materi sebelumnya mungkin tentang takdir ya Ustaz, atau ada yang baru lagi Ustaz? Ya, kita sambungan takdir. Oke, sambungan takdir berikutnya. Oke, baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustaz untuk memulai tazkirah malam hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin thumma ila wa ya'afaina mahatina jadadina jadatina wal jamil muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat faqir Muhammad syai'un lillah lahumul fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu syarafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita balik pada tazkirah kita yang akhir, iaitu takdir 5. Jadi kita ulang kaji kembali apa yang sudah dipelajari sebelum kita sambung. Bila Allah Subhanahu wa taala berfirman kun, maka kita tahu tak ada apa pun bersama dia. Jadi tidak mungkin dia berfirman kepada sesuatu yang wujud, sesuatu lain yang wujud, tidak mungkin. Pasal Rasulullah bersabda pada permulaan dia saja ada. Jadi bila firman kun, tidak mungkin pada sesuatu lain yang ada. Kalau ada sesuatu lain yang ada, maka seperti kenyataan Imam Imran Hussein, maka akidah roboh. Kerana ada lebih daripada satu. Tidak ada tunggal. Permulaan, Allah tidak tunggal. Kalau dia firman kun kepada sesuatu lain yang ada. Walaupun kekosongan pun tidak boleh ada. Sebab kita tidak boleh kata kita dijadikan daripada kekosongan. Tak boleh. Kalau kita tiada dan Allah jadikan kita, ya. Tapi kita tak boleh berkata kita dijadikan daripada kekosongan. Tak boleh. Berarti ada kekosongan selain daripada Allah SWT. Jadi firman kun tu kita tahu kepada diri dia. Kerana tak ada yang wujud melainkan dia. Di situ timbul fahaman wadat wujud. Dia firman kepada diri dia, seluruh diri dia menjadi ciptaan. Atau makhluk-makhluk kejadian-kejadian ni semua adalah penzahiran Allah. Di sebalik semua makhluk ciptaan dia ni semua adalah Allah sendiri. Bila ini tidak diterima oleh Sayyidina Ali, dihukum bakar pengikut-pengikut Ibnu Sabah, ketuanya Ibnu Sabah. Ibnu Sabah dihalau keluar negeri ke Madain, pengikut-pengikutnya dihukum bakar sampai mati. Maka timbul gelisah pada masa itu. Orang tertanya balik, kalau dia firman pada kun, pada diri dia, apa terjadi? Sekarang tak ada wahdat terwujud lagi, sebab tidak terima oleh Sayyidina Ali. Maka baru timbul kefahaman Nur Muhammad.
kefahaman Nur Muhammad. Dan kalau kita tengok tadi kiriman dari satu sahabat sahabat Arif Billah, di mana Presiden Soeharto almarhum mengucap, dia menerangkan kefahaman, kalau saya tidak silap, orang Jawa-Jawa dulu ada 20 permulaan daripada Nur. Itu sudah Nur Muhammad tu. Ya. Dia terangkanlah sama ada dia ikut tidak, wallahu alam bisawab. Jadi kefahaman Nur Muhammad ni timbul selepas wahdatul wujud ditolak oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan kita tengok doktor yang terkenal, siapa saya dah lupa nama dia, dia menyatakan tak ada dalil dan tak ada rujukan tentang Nur Muhammad. Dan hadis yang mengatakan aku daripada Allah, kamu semua daripada aku, itu dah palsu. Dr. Qaradawi, Dr. Qaradawi tak ada. Memang tak ada. Kan? Jadi tertolak wahdatul wujud, tertolak Nur Muhammad. Jadi dia firman pada diri dia apa berlaku. Itu yang kita katakan sedikit diri dia menjadi kesemua ciptaan. Dulu saya pakai stotit tot lah. Bila kalian dah lebih mantap, baru saya pakai diri dia yang maha halus. Itu yang di surah Nur, wajah seperti lubang yang tidak tembus. Itulah wajah yang timbul, wajah. Maha halus itu berwajah. Itu yang semuanya binasa, yang tinggal wajah. Itu yang maha halus. Itu yang Rasulullah SAW bersabda, semua ini 7 lapis langit dan bumi tidak sebesar sebiji sawi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW berkata semua ni ciptaan tidak besar sebiji pasir atau titik air daripada lautan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sains berkata tidak sebesar atom. Semua ciptaan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada yang maha halus tu, wajah tu tertimbul cahaya, terzahir cahaya. Itulah yang menjadi zat. Itu yang Rasulullah bersabda, engkaulah zat mendahulukan dan engkaulah zat yang mengakhirkan. Itulah wujud yang pertama, makhluk yang pertama yang menjadi unsur kepada makhluk yang lain yang dipanggil mungkin wujud. Wujud yang pertama itu zat, itu yang dipanggil wajibul wujud. Dari wujud yang pertama itu yang menjadi unsur terzahir ciptaan-ciptaan yang lain, termasuk ruang dan masa yang dipanggil mungkin wujud. Jadi seperti Pak Deka timbulkan itu hari, kalau kita kata gunakan apa tu, yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, kalau kita gunakan kepada sifat, itulah makhluk-makhluk yang lain ataupun mungkin wujud, maka awal dan akhir, zahir dan batin adalah zat, hakikat. Mungkin wujud, sifat. Bila kita gunakan awal, akhir, zahir, batin kepada zat, itu hakikat. Maka awal, akhir, zahir, batin balik kepada makrifat, iaitu yang maha halus. Di sebalik zat tu yang maha halus. Kita dah tak boleh lagi bongkar
atau muka. Tidak boleh kita buka lagi di sebalik yang maha halus. Dan maha halus adalah sebahagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita cuba, itulah tidak lain kesesatan. Tidak boleh sampai pada marifat bendera merah. Stop. Dah tak boleh lagi. Kan? Jadi bila dia firman kun ni semua sampai terakhir sebagai ciptaan, maka semua ciptaan ini yang mungkin wujud, dia di dalam satu plan induk Allah yang dikatakan Lauh Mahfuz. Semua tentang ciptaan dalam Lauh Mahfuz. Yang di luar Lauh Mahfuz dipanggil Lauh Mampus. Semua dalam semua ciptaan mesti dalam Lauh Mahfuz. Kalau di luar, Lauh Mampus. Tak boleh. Tidak boleh ada di luar. Semua berkenaan ciptaan dalam Lauh Mahfuz, plan induk Allah yang teguh, yang sempurna, yang tidak akan ada seubah-suai. Kalau ubah suai dia tak pandai lah. Allah tak maha bijaksana. Dia punya plan induk kena ubah suai. Tak boleh ubah suai. Ketetapan dia tetap, sunatullah dia tetap. Dia punya plan induk teguh. Teguh. Jadi plan induk dia mula-mula begitu mantap lah. Bila dia masukkan masa dan ruang, baru dia berkembang. Baru plan induk dia berjalan. Jadi mantap. Mantap macam satu air batu yang begitu. Ais kepal. Belum ada ruang dan belum ada masa. Jadi bila dia masukkan masa, pertama-tama yang terjadi adalah infrastruktur. Infrastruktur. Kita tidak tahu berapa masa tirai nur, arash, air di bawah arash dan Sidratul Muntaha. Kita tak tahu berapa masa. Tetapi 7 lapis langit dan bumi kita tahu memakan 2 masa, 4 masa. Ini infrastruktur. Belakang diberi kelengkapan langit dan bumi, keperluan dan sebagainya, 4 masa, 8 masa. Dari perkiraan sains kita dapati, satu masa tu 2 bilion tahun. Berarti langit 4 bilion tahun, 7 lapis langit. Bumi semua 4 bilion tahun. Bumi dah, bukan saja bumi kita, semua bumi yang ada. Sains sudah jumpa lebih dari 300 lebih bumi macam kita dalam angkasa kita. Dia panggil exoplanet. So bumi-bumi yang ada ni 4 bilion tahun, kelengkapan, keperluan dan sebagainya, lagi satu 4 masa, 8 bilion tahun, 16 bilion tahun. Bilion tahun, lepas itu dah siap infrastrukturnya, Allah kasih umur, dimasukkan langit dan bumi kepada 6 masa umur. Berarti 12 bilion tahun. Umur dunia 12 bilion tahun, sekarang dah 4,6 bilion tahun. Perkiraan sains.
dan perkiraan sains 10 bilion tahun, lagi 54 bilion tahun, matahari akan kering, di situ akan jadi kiamat pertama. 10 bilion tahun. Lepas 10 bilion tahun akan kita bangkit, hisab dan syurga dan neraka. Itu di antara 10 dan 12 bilion tahun. Berarti 2 bilion tahun pada masa itulah syurga neraka. Lepas 12 bilion tahun itu Allah berfirman, duduklah engkau di dalam syurga ini selagi ada langit dan bumi. Syurga ini, selagi ada langit dan bumi syurga ini, berarti kalau hancurlah langit dan bumi syurga, habislah kita. Ini terjadi kalau dibuka tirai nur. Bila dibuka tirai nur, cahaya atau nur daripada zat yang di luar itu masuk ke dalam Lauh Mahfuz. Habis semua ciptaan, ruang dan masa. 12 bilion tahun Allah mau. Walhasil balik asal, tinggal dia sendiri lagi. Melainkan dia, dalam firman tu, melainkan dia menghendaki yang lain. Dia ada pelan tambahan. Itu dia punya suka lah kan. Dia punya hak. Di sini kita tengok pelan induk dia 12 bilion tahun. Dia berfirman kun, belum dia masukkan ruang dan masa. Kita tengok sudah sempurna. 12 bilion tahun punya plan sudah sempurna. Kita yang timbul dalam 4.6 bilion tahun sudah ada dalam plan induk itu bila firman kun. Bila sampai masa ni baru kita keluar. Lepas tu kita dah tak ada anak cucu kita punya masa, cicit kita punya masa dan sebagainya. Bagaimana kita tahu 12 bilion tahun punya plan induk sudah siap? Kerana Rasulullah punya bijaksana, maha bijaksana dia. Dia menjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj. Rasulullah Mi'raj oleh Jibril melihat ahli syurga dan neraka. Rasulullah melihat pelan induk. Dia lihat dalam syurga, dalam neraka, penghuni-penghuni syurga, penghuni-penghuni neraka. Dia lihat kedua mata baginda dia lihat. Tapi ini belum apa yang baginda lihat. Baginda masa 4.6 bilion. Syurga neraka ahli penghuni syurga neraka 12 bilion tahun. Jauh. Berarti baginda melihat sesuatu yang akan berlaku 7.4 bilion tahun ke hadapan. Time travelling lah. Dia sudah sampai 12 bilion tahun melihat penduduk penghuni neraka dan syurga. Pada masa baginda belum berlaku. Jadi apa yang baginda nampak? Pelan induk. Pelan induk Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ini hari. Ini hari ni kalian tengok saya tengok kalian dengar saya dan saya bertazkirah ini. Ini hari sebenarnya esok. Esok sudah jadi ini hari. Dan ini hari akan jadi semalam atau kemarin. Jadi sebenarnya ini hari kalau dalam keadaan esok belum terjadi. Bila sampai ini hari, esok menjadi ini hari baru berlaku. Itu pelan induk dia. 12 bilion tahun belum berlaku dari Rasulullah SAW lihat. Kenapa Allah SWT melihatkan dia sesuatu yang jauh daripada masa dia? Untuk menunjukkan bahawa pelan induk dia sudah siap
bila firman kun. Itu pasal dia kata tak ada satu atom zarah terlepas dari dalam pelan induk dia. Satu pun dia tidak alpakan, walau lebih kecil daripada atom. Dia tidak lupa. Sungguh hebat Allah SWT. 12 bilion tahun dia plan. Semut sakit perut pun dia tahu. Cacing lapar pun dia tahu. Dia setiap masa dia bikin catering. Makan untuk rezeki untuk makhluk-makhluk dia. Yang zahir, yang lihat dan tak dapat dilihat yang gaib. Dia siapkan. Cacing dalam tanah, unggas, bakteria, manusia, tiap masa dia catering. Dia siapkan makanan, rezeki untuk semua. Dia sudah siapkan. 12 bilion tahun dia plan. Tak ada satu pun dia lupa. Tidak satu pun aku lupa. Hebat Tuhan. Jadi, bila semua sudah siap, infrastruktur sudah siap, umur, langit dan bumi sudah dia siapkan, iaitu 12 bilion tahun. Maka dalam masa 4 bilion tahun, fasa ketiga atau masa ketiga, ini baru timbul manusia. Sekarang dah berapa 4 bilion tahun, tak, di awal abad ketiga. Ya, 4 bilion tahun. Mungkin dalam akhir-akhir fasa kedua, akhir-akhir fasa kedua, mungkin ataupun awal fasa keempat, manusia mulai dari Nabi Adam, maka baru manusia mulai. Tapi kita lihat juga dia punya plan induk. Dia dah siapkan bumi. Dia sudah siapkan syurga Eden. Dia dah taruh Nabi Adam jam jasadnya masih dalam keadaan lumpuh di dalam syurga Eden. Dan dia sudah adakan malaikat, dan di antara malaikat itu juga adalah iblis dengan kuncu-kuncu dia yang sangat warak, sehingga Allah jadikan mereka dalam kumpulan malaikat, walaupun mereka daripada api, malaikat daripada nur. Maka iblis tu dipanggil namanya Azazil sebelum jadi iblis. Sebelum dipanggil iblis, bila dihalau daripada neraka, daripada syurga, dipanggil dia iblis. Maka mereka duduk di syurga happy-happy, Azazil, dan dia menjadi ketua malaikat. Dan bila saya cerita ini, kalian di dalam minda kalian sentiasa ingat, ni semua dalam plan induk tau. Sudah, dalam plan induk dah siap. Saya cuma cerita apa yang ada dalam plan induk. Ini dah siap. Jangan ingat, ini baru berlaku, tak, sudah siap. Tapi bila ruang dan masa masuk, maka plan induk tu mengikut ruang dan masa lah. Jadi masa itu yang dimasukkan, syaitan sudah tak mau sujud pada Adam. Kerana kat lumpur yang busuk, apa asal aku mesti sujud? Maka dia dihalau daripada syurga. Kan, ini kita tengok Allah punya susunan. Jadi dia bersumpah lah, ini kerana si Adam ni, aku kena tendang keluar daripada syurga. Dia berkata dengan Allah SWT, aku akan goda dia dan keturunan dia, depan, belakang, kiri, kanan, sehingga engkau akan dapati sedikit yang bersyukur. Itu sumpah dia lah.
Dan dia minta dihidupkan sehingga hari kiamat supaya dia dapat teruskan pekerjaan dia yang hina ini. Ingat lagi sekali. Ini semua dalam pelan induk tau. Jangan lupa tu kan. Ini semua dalam pelan induk. Kan? Mana Iblis mesti cakap ini. Iblis mesti buat ini. Tak ada satu Allah lupakan. Iblis hanya ikut apa dalam Lauh Mahfuz. Dia ikut. Itu sumpah dia semua sudah ada dalam Lauh Mahfuz. Dan dia mesti buat. Ya Allah daripada syurga. Itu yang dia turun. Dia menghuni bumi-bumi yang ada di angkasa lepas. Kita pasal Zulkarnain pergi ke 3 bumi di angkasa lepas. Dia jumpa umat-umat di bumi pertama yang mataharinya turun ke lumpur. Itulah umat-umat berarti daripada syaitan-syaitan yang dihalau. Belakang dia pergi lagi satu bumi yang lain. Yang umat dia tidak terlepas dari cahaya matahari. Bukan bumi kita. Dari sini sekali kita tengok. Allah cerita pasal Zulkarnain kerana kita mesti nak tunjuk pada kita syaitan-syaitan yang turun daripada syurga ini dihalau. Dan mana mereka pergi? Mereka menghuni ini semua. Itu satu. Dua. Ketiga, bumi yang ketiga Zulkarnain pergi. Di situ ada Jud Ma'jud. Dan dia bina pagar temaga untuk menyelamatkan umat-umat di bumi itu. Itu pasal kita tengok dalam Al-Quran, Jud Ma'jud akan turun di tempat yang tinggi. Turun di atas. Dia bukan ada di bumi sini, dia di atas. Dan Rasulullah SAW bersabda, ramainya syaitan dibandingkan kita. Syaitan-syaitan yang ada di atas 9.1. Kita 1/9 mereka. Mereka menghuni-huni bumi-bumi di atas yang dipanggil dalam bahasa sains exoplanet. Mereka menghuni. Jadi kita tahu syaitan-syaitan ni ada di bumi-bumi di atas dan kita tengok kalau syaitan-syaitan boleh hidup di bumi-bumi di atas, berarti bumi-bumi ni ada oksigen. Pasal syaitan ni daripada api. Kalau tak ada oksigen, mereka akan mati. Kan? Ada oksigen. Berarti Zulkarnain sampai masuk ke bumi itu dan dia boleh hidup tanpa oksigen, tank oksigen dan sebagainya. Menunjukkan bumi-bumi ini seperti bumi kita, ada oksigen. Satu. Kedua, bagaimana Zulkarnain boleh sampai ke bumi-bumi di atas? Ini dia dalam Al-Quran sudah tunjuk ada wormhole, lubang cacing di mana masuk kita boleh sampai. Termasuk dah sampai di bumi yang sana. Wormhole dalam Al-Quran sudah ada wormhole. Dalam Al-Quran sudah menerangkan ada penghuni-penghuni di atas, bukan kosong. Hebat. Jadi balik kepada Iblis dan kuncu-kuncu dia, dah dihalau, belakang dia goda, dia datang dekat syurga Eden, dia tak dapat masuk. Dia nampak kuda-kuda makan-makan, dia goda kuda-kuda ni. Daripada luar dia goda. Dan dia bisikkan, dia katakan kalau ini, kau tengok tu lumpur yang baring. Kalau itu Allah jadikan manusia, dia akan menunggang kamu dan hidup kamu akan terseksa.
Dia asut kuda sampai marah. Semua lari mau menginjak mayat jasad Nabi Adam AS. Maka Allah masukkan jiwa dia dan nyawa, dan jasad tu bangun. Kuda bertempiaran. Di situ jasad itu sudah terbujur daripada lumpur dan dijadikan jasad dan terbujur selama 40 tahun. 40 tahun maka dibangkitkan. Dosa Nabi Adam bersabda, sebelum aku buat makan buah halkum tu, ini sudah tertulis 40 tahun sebelum aku dijadikan. Jadi maksudnya sebelum jasadnya hidup, ini dah dituliskan 40 tahun sebelum jasadnya dibangkitkan. Itu satu. Jadi itu dia punya hadis yang Rasulullah cerita Nabi Adam berkata, aku buat makan buah halkum ni 40 tahun sebelum aku dijadikan. Itu maksud dia. Dia punya jasad terbujur 40 tahun, kuda mau pijak. Allah hidupkan, kuda bertempiaran, dan masa dia hidup di syurga itulah dia makan buah yang terlarang itu. Lagi sekali, kita ahli sufi kita belakang, mesti makan nak? Makan, asal dah tertulis. Itu Nabi Adam cakap, aku mesti makan ni. Sebab dah tertulis. kan, Nabi Adam. Dia marah Nabi Musa. Nabi Musa, kau punya pasal kita semua kena keluar daripada syurga. Dia kata, apa kau cakap ni dah? Sebelum aku dibangkitkan 40 tahun sebelum tu suatu ditulis lah. Aku dibangkitkan, aku makan lah pasal dah tertulis. Jalan cerita Lauh Mahfuz, cantik. Ya. Jadi Nabi Adam nak sejauh makan. Ya. Maka dihalau turun daripada syurga. Dan tengok Allah firman, turunlah kamu dari syurga ni dan turunlah kamu ke bumi tu. Bumi sudah ada, mak tuan. Bumi sudah ada. Tunggu. Kalau Nabi Adam dengan Siti Hawa tidak dihalau, bumi terbengkalai. Lauh Mahfuz punya plan tu rosak, tak boleh. Lauh Mahfuz dah siapkan bumi. Tunggu Nabi Adam. Tunggu dia makan. Tunggu dia turun. Kan? Dia sudah siap. Dia makannya, Allah kata, turunlah. Bumi bersenyum. Oh, sudah sampai masa turun. Sudah siap. Dia turun. Jadi kita duduk di bumi ni. Syaitan-syaitan di atas. Dan Nabi Adam turun. Lepas itu, selain dari Nabi Adam, Siti Hawa, yang tidak dilahirkan, Nabi Adam, Siti Hawa. Ada satu, saya lupa, dua. Adam, Hawa. Nabi Isa dilahirkan. Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini tidak dilahirkan. Tapi lain semua anak Adam dilahirkan. Allah akan keluarkan dia dari tulang sulbi dia. Sebelum dilahirkan, dikeluarkan jiwanya. Berarti di dalam rahim ibu. Dalam rahim ibu, ini yang dipanggil alam azali. Sebelum dilahir, jiwa kita dikeluarkan. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa tidak lahir. Selain daripada itu yang lahir, sebelum lahir, jiwa kita dikeluarkan dari tulang sulbi kita semasa kita dalam rahim ibu. Dan di situ dalam surah Al-A'raf ayat 172 Allah kenalkan diri dia kepada kita. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku Tuhan? Ini bekal kita. Bekal kita untuk turun ke alam dunia.
Allah bekalkan. Sebab Nabi Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam dilahirkan Islam, Muslim, Islam. Setiap anak Adam dilahirkan Islam. Tetapi syaitan menyelewengkan dia. Lepas itu ibu bapa dia membuatkan dia Yahudi dan Nasara. Jadi kita dah dimakrifatkan. Setiap anak Adam kita turun. Kita semua Muslim. Di sini lagi saya nak terangkan. Di alam azali tu, alam roh tu atau alam jiwa tu, bila jiwa kita dikeluarkan, Allah kenalkan diri daripada kita. Bukankah aku Tuhanmu? Berarti roh kita atau jiwa kita sudah dewasa. Kalau tak dewasa macam mana nak faham? Bukan saja Allah kenalkan, Allah mengambil kesaksian. Engkau mengaku aku Tuhan kau, okey, sign. Sudah ada syahadah, kenyataan Allah rekodkan. Kita mengaku dialah Tuhan kita. Jadi jiwa itu dah dewasa, bukan budak-budak yang tak faham. Dan mengikut Rasulullah berhadis, roh ini 33 tahun. Kerana roh dicipta, bukan dilahirkan. Manusia dilahirkan. Roh dicipta, bila you cipta, umur tu sentiasa begitu. Tidak tua, tidak muda, kan? Diciptakan. Berarti jiwa ni yang berada dengan roh kita tu. Mana roh tu yang berada dengan jiwa kita itu 33 tahun semasa di alam azali. Dan jiwa ini sudah faham, sudah mengenal Allah SWT, sudah bermakrifatullah. Maka diturunkan ke alam dunia. Diturunkan ke alam dunia, dimasukkan dalam jasad bayi. Jasad bayi. Di sini ambil perhatian di sini. Jiwa tidak rosak. Jiwa tidak tua. Jiwa tu tetap 33. Jiwa tu tak gila. Jiwa tu tak berpenyakit. Jiwa tu sangat suci. Itu pasal kanak-kanak bila lahir, lelaki perempuan tidur bersama tak ada problem. Suci. Betul-betul tawakal Allah. Turun dan tak boleh mengendalikan dirinya sendiri. Berserah pada Allah. Dan Allah gerakkan orang sekeliling mengendalikan kehendak dia. Pakaian dia, minum dia, pakaian dia, sebagainya, sehingga dia dapat berdiri kari. Jadi jiwa ini masuk ke dalam jasad bayi itu. Dan di jasad bayi itulah buku takdir kita sudah dibekalkan. Buku takdir kita sudah ada. Jadi bila kita masuk, semua dah ditulis. Bangsa, bahasa, budaya, ibu bapa, adik-beradik, warna kulit. Semua dah ada kat situ. Kita turun, kalau kita West Mangan, itu Jawa. Nak kakek nak benar, itu Boyan. Wanakum, itu India. Macam-macam lah. Mengikut jasad yang kita masuk. Di situ buku takdir kita sudah siap. Kalau kita dalam keluarga Kristian, Kristian. Islam, Islam dan sebagainya. Buku takdir kita semua itu pasal kamu akan ikut kitab amal perbuatanmu tersangkut di leher kamu seperti kalung yang tersangkut di leher kamu. Kitab amalan kamu.
Itu kitab amalan yang Allah firman, kamu akan mengikut kitab ini sampai hari kebangkitan. Itulah skrip kita. Tidak boleh lari. Itu buku skrip kita, betul buku takdir kita yang tergantung di leher kita. Seperti tergantung di leher kita tu, yang diturunkan dari Lauh Mahfuz ke jasad bayi ini, dan bila kita masuk, jiwa roh 33 tu bila masuk ke jasad bayi ni, dia mulai berlakon. Walaupun dia 33, dia berlakon seperti bayi. Itu pasal kanak-kanak selalu ingat dia dah tua. Dia nak pakai mak berkasut tinggi, mak punya lipstick dan sebagainya. Dia nak jadi datuk isap curut dan sebagainya. Dan orang yang dah ada umur kan, dah dewasa, ingat dia masih muda kan. Pasal dalam tu 33. Jangan senyum no. Kita semua sama ingat kita muda lagi kan. Itu pasal banyak aksiden. Kita ingat kaki kita dah angkat, rupanya belum. Jadi tersanggul, tersenggol jatuh. Kan? Pasal kita tak 33 lagi, jasad kita sudah lembik dah. Jadi bila kita lahir itu, jasad itu adalah kostum kita. Pakaian kita. Yang menunjukkan yang menjadi kita manusia. Jadi jiwa kita masuk dalam jasad itu pasal saya katakan di sini, ingat, mati ni itu lahir. Bila jiwa masuk ke jasad yang baru lagi baik, kematian berlaku bila jasad atau baju kita ni rosak. Bila baju ni rosak, tak boleh diperbaiki, maka jiwa terpaksa keluar. Selagi jasad ni baik dan boleh diperbaiki, selagi itu insya-Allah kita hidup. Tapi kalau jasad ni dah tak boleh perbaiki, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lepaskan kita daripada jasad yang tidak boleh fungsi. Tak boleh. Dia lepaskan kita. Jadi kematian itu rahmat. Bukan satu kemusnahan. Tak ada rahmat kerana jasad kita tidak boleh berfungsi, kerana sudah terlampau tua atau terlampau sakit yang tidak boleh dibaiki, sudah dimusnahkan oleh ditabrak oleh lori ke kenderaan dan sebagainya, dan tak boleh pakai. Maka dilepaskan jiwa kita. Sebenarnya dia lepaskan sebelum akhir-akhir ini, memang jasad sudah tak boleh berfungsi lagi, dilepaskan. Jadi kita masuk dalam jasad bayi ini dan berlakon. Jadi bayi tak boleh cakap, tak boleh apa. Walaupun dah 33, tak boleh. Mesti berlakon. Dan memori kita yang hidup di alam azali bersama rakan-rakan kita yang jiwa-jiwa yang lain tertinggal. Kita tidak kenal. Tak kenal. Tidak ingat lagi lah. Lagi sahabat-sahabat kita. Maka kita pun turun ke masing-masing punya jasad dan kita berlakon mengikut buku amal perbuatan kita yang tergantung di leher kita. Dan Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, tidak ada pilihan. Manusia itu tertakluk pada Allah, bukan Allah tertakluk pada manusia. Jadi kita berlakonlah mengikut skrip yang Allah beri. Itu pasal bukan kau yang membunuh Muhammad, aku yang membunuh. Apa Rasulullah buat tu? Dia berlakon. Berlakon ikut skrip. Kan? Sampai masa kita meninggal dunia. Kerana jasad kita dah tak boleh fungsi lagi, Allah lepaskan jiwa kita.
Dia lepaskan jiwa kita masuk ke alam barzakh. Ini jiwa yang terlepas itu adalah jiwa yang alam azali tu. Balik 33 tu. Balik rupa dia yang asal. Rupa yang awak lihat ni muka di dunia ini. Muka roh awak dan roh saya di alam azali tidak sama. Bila dia masuk dalam jiwa saya, masuk dalam jasad saya, baru berupa saya yang TH1 ni. Ingat tu TH1, yang lain semua TH2 dan selepas tu. TH1 satu yang ni. Jadi dia berlakon dan berupa ini. Bila jiwa tu dah dilepaskan dari jasad ni, berarti terlepas juga daripada buku amalan dia, amalan buku skrip dia terlepas. Dia balik walhasil kepada rupa dia yang di alam azali. Dan 33, masuk ke alam barzakh. Relax. Relax menunggu hari kebangkitan. Dan Allah berfirman ada partition, ada hadangan. Dia tidak boleh masuk balik ke dunia ini. Itu pasal kita tak ada orang yang dalam hidup dalam alam azali balik semula cerita alam azali begini, tak ada. Walaupun Lazarus yang dihidupkan semula selepas mati dah berapa hari oleh Nabi Isa alaihissalam, dia tidak ingat hidup dia di alam azali, dilupakan. Tidak boleh diceritakan, itu rahsia Allah. Jadi tak ada orang menceritakan apa alam azali, tertinggal memori di situ. Tak ada orang tertinggal cerita pasal alam azali, walaupun Lazarus yang balik semula, memori tertinggal. Kita punya memori di dunia pun tertinggal. Kerana ini dengan jasad. Dia tergantung pada jasad. Buku amal perbuatan dia tergantung pada jasad. Jadi bila jiwa tu meninggalkan jasad, maka buku itu tertinggal. Jadi memori tertinggal. Awak terkenang-kenang orang yang dah meninggal dunia, itu kerana memori dia tertinggal. Tetapi dia tidak ada di sini, dia di sana. Dengan rehat. Kadang-kali kita dengar cerita, dalam rumah ni ada pembunuhan beramai-ramai. Jadi tiap-tiap malam ada dengar orang menangis, orang menjerit kat dalam rumah tu. Ada mengatakan itulah roh-roh atau jiwa-jiwa mereka yang dibunuh dekat rumah itu. Tidak. Itulah si karin-karin apa tu berlakon-lakon ataupun buat hal. Karin-karin yang tertinggal tu. Kau 100 orang yang dibunuh dalam rumah tu, 100 karin di situ. Tiap-tiap malam bikin bising. Jadi orang ingat orang yang mati tu balik semula. Itu karin-karin. Dah pencen tak ada kerja. Tuan dia dah mati, dia pencen. Tiap-tiap malam bikin kacau. Ingat ni sahabat saya, sahabat-sahabat. Itu semua karin. Jangan kita takut dengan mereka. Kita hanya takut dengan Allah. Itu semua syaitan-syaitan yang menghuni tempat-tempat itu kerana tuan dia sudah mati dan jiwa tuan dia dah masuk ke alam barzakh, tidak akan kembali. Dan karin-karin ini tahu tentang kita dari awal hingga akhir kerana dia adalah teman kita, teman hidup kita sampai kita mati. Jadi kita masuk ke alam azali. Di situ tak adalah kita salat ke apa, tak adalah. Tak perlu kita makan, kita roh. Kalau makan ke apple jatuh kelentung-kelentung, jatuh bawah kerana kita roh. Mana boleh menampung apa benda yang keras, dia jatuh gelembung-gelembung. Tak boleh lah kita minum air pun berbung-berbung jatuh. Tak perlu makan, minum dan sebagainya. Kita rehat, tunggu. Bila ditiup sangkakala yang pertama,
kita pengsan dan kita sudah mati. Dia tiup sangkakala kedua kita bangkit dan berada di padang mahsyar, yaumul mahsyar, semua dibangkitkan. Jadi alam barzakh itu transit, tempat transit kita menunggu dibangkitkan, persinggahan kita, transit. Jadi hidup di dunia ni lakonan. Itu Allah berfirman, hidup di dunia ini senda gurauan, main-mainan. Jelas. Kampung akhirat baik bagimu. Itu yang menunggu kita. Okey. Jadi hidup kita di dunia terikat dengan buku takdir kita. Tidak boleh lari. Tengok saja. Tengok saya, Noh, Ridwan, Lob. Mana kita mau jadi TUA? Tapi buku cakap mesti. Tak ada pilihan. Tengok pada Din. Mana dia mau bulan mengambang sama Osman Ok. Mana mau bulan mengambang. Tapi buku cakap mesti bulan mengambang kan. Mesti bulan mengambang lah. Apa boleh buat kan? Tak ada pilihan. Kan? Tak ada pilihan. Tengok Marhamah, Anita, Rushidar. Tak ada pilihan, mesti jadi wanita. Jadi wanita. Tak apalah, jangan jadi apa khabar bang. Tapi kalau saya ditulis kan terpaksa juga jadi apa khabar bang kan. Tak boleh kenapa. Tak ada pilihan. Dan bukan saja Syekh Abdul Qadir cakap tak ada pilihan. Kamu tengok Stephen Hawking pun berkata, suka dipercayai bahawa kita ada kebebasan memilih, free will. Apabila hidup kita terikat dengan peraturan-peraturan yang sedia ada. Kebebasan memilih hanya satu hayalan. Betul lah. Pak Har pun jangan sembunyi, rambut kita sama juga. Tak ada pilihan. Kalau boleh kita mau muda 25 tahun, steady, 25, rambut ikal mayang, kan. Din pun tengok jealous. Tak ada pilihan. Kan? Tak ada pilihan. Alih-alih kelip mata, buka mata, dah 65 sen lah. Dah 65 sen. Dah 65 ke atas lah. Kan? 70 dan sebagainya. Kita tunggu ya Pak Deka. Sekejap lagi dia join kita kan. Kan? Tak ada pilihan. Syekh Abdul Qadir tak ada pilihan. Begitulah. Dan juga Profesor Stephen Hawking juga sama, tak ada pilihan. Kebebasan memilih hanya satu khayalan. Begitu hidup kita. Jadi itu seberringkas lah. Dan ini saya nak beritahu pada sahabat-sahabat semua. Ini adalah pandangan dan urutan seorang ahli sufi. Saya menerangkan pada kalian sebagai seorang ahli sufi. Pandangan ahli sufi. Bukan ulama syariah. Itu lain. Ini ahli sufi. Kan? Itu pasal kita boleh tengok kat belakang. Siapa ada kan. Kita boleh tengok itu apa tu. Lauh Mahfuz berjalan. Di sebalik disebutkan. Mengikut masa. Jadi itu hidup kita di dunia ini. Kita jalankan lagi mengikut masa, maka akan sampai pada satu ketika akan sampai turunnya Imam Mahdi. Imam Mahdi. Tentang Imam Mahdi. Rasulullah SAW bersabda, Imam Mahdi ini adalah zuriatku. Okey. Dahinya luas, hidungnya mancung. Habis kita. Yang hidung ikut saya kan. Habis, tak ada can. Jadi kita tak ada can. Pak Deka, Din, Noh, tak ada can. Muhammad Noh, tak ada can. Alias, tak ada can. Dia cakap hidung mancung.
habis kita. Melainkan kita pergi Korea bikin apa? Plastik surgery lah. Itu walau kata. Tapi dia cakap hidung mancung dari plastik surgery, dia tak tulis, dia cakap dainya luas, hidungnya mancung, zuriatku. Dan nama sama dengan aku, Muhammad bin Abdullah. Mahdi. Jadi bila kita tengok hadis ini, kita sedar Mahdi ni bukan nama. Dia cakap tidak akan turun kiamat selagi tidak turun Mahdi. Allah akan tahankan sampai turunnya Mahdi. Dan Mahdi ni adalah zuriatku, dainya luas, hidungnya mancung, nama sama dengan aku, Muhammad bin Abdullah. Jadi Mahdi yang Rasulullah cakap yang pertama adalah Muhammad bin Abdullah. Jadi Mahdi ni adalah apa tu? Title dalam bahasa Melayu apa? Satu pangkat lah. Seperti sultan, khalifah. Tapi di hari muka kita tak panggil khalifah. Kita panggil Mahdi, Imam Mahdi. Namanya Muhammad bin Abdullah yang pertama. Dan dari saya punya hemah, pandangan saya, Imam Mahdi pertama akan turun pada pada fasa ini. Fasa ketiga. Fasa ketiga. Imam Mahdi akan turun dalam fasa ketiga. Fasa ketiga di antara 4 dan 6 bilion tahun. Sekarang dah 4,6 bilion. Lagi tinggal 1,4 bilion tahun. Saya pandangan Imam Mahdi yang pertama akan turun dalam zaman kita. Ada 1,6 bilion tahun. Bilion. Bukan ratus. Bilion tahun. Tapi kita tahu Nabi Isa akan turun dalam fasah kelima. 10 bilion tahun dia turun di Babul Lat, pintu yang nama Lat di Jerusalem, Baitul Maqdis. Dan dia akan turun, dan masa dia turun tu ada satu Mahdi bersalat dengan dia. Pada zaman tu ada Mahdi juga. Dalam khemah saya tak boleh Mahdi yang di fasah keempat sama dengan Mahdi di ujung fasah kelima. Takkan Mahdi itu hidup berbilion tahun. Jadi Mahdi inilah satu title, satu kehormatan yang diberi kepada orang yang dipilih sebagai khalifah tapi dipanggil Imam Mahdi. Berarti Imam Mahdi itu banyaklah. Seperti juga Firaun. Firaun pun banyak Firaun, bukan satu. Banyak Firaun. Yang tenggelam di Lautan Merah tu kita tak tahu Firaun nombor berapa. Kita bacalah, ada dia. Jadi Imam Mahdi tu banyak. Bukan satu. Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi ni satu title. Kan? Satu penghormatan, satu khalifah dan sebagainya. Tapi di hari muka dia Imam Mahdi. Yang pertama Imam Mahdi nama dia Muhammad bin Abdullah. Dan dari segi tulisan-tulisan yang kita ada, dari segi hadis, dikatakan akan bangun pemuda-pemuda Islam dari sebelah timur daerah kita yang memegang panji-panji hitam, dan mereka lah penyokong Imam Mahdi. Maka banyak ulama berpendapat dan sudah menulis, walaupun di YouTube boleh baca, tidak mungkin Mahdi ini jauh daripada pemuda-pemuda apa dia panggil ni, ada nama dia, yang memegang panji-panji hitam. Ini Tamim. Siapa nama? Apa tak? Ibni Tamim. Tidak mungkin jauh Mahdi ni dengan Ibni Tamim. Berarti banyak juga
ulama berpendapat Mahdi ini akan keluar daripada Indonesia. Jadi saya sudah suruh Nuriah, isteri kepada Syaiful Malaysia, buat selidik research, dan confirm ada zuriat Rasulullah daripada Rasulullah ada dalam Indonesia. Ya. Jadi mungkin Mahdi yang pertama daripada Indonesia, dan Ibn Tamim ni, saya punya pendapat kemungkinan besar Yamas Indonesia. Saya punya pendapat lah. Mereka akan menyokong Mahdi. Kerana Yamas Indonesia akan menjadi pusat Ma'rifatullah sedunia. Itu Yamas, Yayasan Ma'rifatullah sedunia. Maka inilah Awaluddin Ma'rifatullah. Mereka lah orang-orang yang sudah mengenal Allah, membimbing orang mengenal Allah. Dan inilah sahabat-sahabat yang membantu. Mereka sahabat-sahabat semua yang membantu Nabi-Nabi mereka. Semua pertama-tama sudah Awaluddin Ma'rifatullah. Ini pandangan saya lah. Tapi tentang Mahdi dari Indonesia banyak tulisan. Para ulama menyatakan daripada Indonesia. Mahdi yang pertama. Tapi kepada Iran, dia cakap daripada sana. Wallahualam bisawab. Tapi kita tengok kalau Ibn Tamim pegang bendera panji-panji hitam datang di sebelah timur, maka tidak jauh Mahdi dengan pembantu-pembantunya, maka lebih logik Mahdi daripada Indonesia. Jadi kita tengok tentang Imam Mahdi. Seandai dunia tidak tersisa selain satu hari, mana nak kiamat Allah akan tahan. Pasti Allah memanjangkan hari itu, tahan hari itu tak kiamat, sehingga Mahdi berkuasa. Tengok dia, seorang dari keluargaku akan berkuasa yang namanya cocok dengan namaku, berarti zuriat Rasulullah, dan dengan nama Muhammad bin Abdullah. Jadi Imam Mahdi adalah zuriatku dan dia mempunyai dai yang luas. Ini okey, dai yang luas, din pun boleh dai yang luas banyak. Tapi dia pergi masuk ke belah hidung mancung, habis din. Dia akan mengisikan dunia ini dengan keadilan dan kesaksamaan. Sebagainya sebelum ini dunia tertindas macam kita. Banyak tertindas. Banyak mereka, ustaz, apa nasib Palestin? Saya cakap kamu dalam bioskop diam. Tengok saja gambaran. Duduk tengok saya, kamu bioskop. Dan bioskop ilahi. Jangan banyak cakap, tengok saja. Ini dia. Akan turun Mahdi. Sebelum ini keadilan dan kesaksamaan dulu banyak tidak keadilan pada umat Islam seluruh dunia dengan dia punya Islamofobia dan sebagainya. Dan kita tengok juga nasib mereka yang berkulit hitam di Amerika dan sebagainya. Tidak ada keadilan dan kesaksamaan. Dan sebelum ini dunia tertindas dan ditakbirkan dengan kuku besi. Dan kita tidak boleh buat apa bila dia cakap AA lah, BB lah. Inilah kekuatan-kekuatan dunia-dunia yang kuat. Kan? Kita terpaksa tunduk pada mereka. Tapi bila Mahdi turun, dia akan lepaskan kita dari kuku besi ni. Dan dia akan mentadbir dunia ini selama 7 tahun. Berarti lepas tu ada lain Mahdi. Kan? Akan ada seorang khalifah di akhir-akhir zaman. Ini khalifah yang akan panggil Imam Mahdi. Yang memberi kemewahan tanpa berkira. Dialah Imam Mahdi. Okay. Dalam masa dia, pemusuhan hilang. Aman damai.
Sehingga apa macam racun pun menjadi ala bisa tegal biasa. Justru anak-anak boleh bermain dengan ular, masukkan tangan dalam mulut ular yang berbisa, tidak digigit. Begitu aman, damai, tentram. Sehingga binatang-binatang buas pun tidak lagi menunjukkan kebuasannya, tidak gunakan racun lagi. Aman, damai. Kanak-kanak boleh bermain dengan singa yang buas. Serigala boleh jaga kambing. Bumi penuh dengan kedamaian seperti air yang tenang dalam bencana. Begitu. Bila datang Imam Mahdi yang pertama, sayangnya hanya 7 tahun. Lepas tu digantikan yang lain. Imam Mahdi kedua. Dan pada masa itulah, wahai umat Muhammad, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. Dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan puak, suku puak, supaya kamu kenal mengenal. Pada masa itu kita aman damai. Kita lebih erat silaturahim seluruh dunia. Lebih erat, tak ada lagi Islamofobia dan sebagainya. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah. Semua akan balik menyembah Allah Tuhan yang satu. Islam menjadi agama dunia. Seperti satu Yahudi punya ketua, dia mengatakan agama untuk dunia di hari muka ada agama Islam, dan dunia ini akan menjadi dunia Islam. Itu pasal kita akan berpegang teguh kepada tali Allah ini dan tidak akan cerai-berai. Allah menyatukan di antara hati kamu, maka jadilah kamu orang Islam yang bersaudara. Wah, alhamdulillah. Syukur. Dunia akan menjadi dunia Islam, kita menjadi orang-orang Islam yang bersaudara. Allah menjanjikan orang-orang beriman dan beramal soleh. Yang baik-baiklah daripada umat Muhammad ni dijadikan khalifah-khalifah, iaitu akan dipanggil Imam Mahdi kedua ke ketiga. Memegang kuasa pemerintahan di bumi ni. Khalifah-khalifah yang berkuasa menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan. Mereka terus ibadah kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain dengan menjadi dunia Islam aman, damai dan ada kesejahteraan. Dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi ini dan meninggikan setengah kamu atas setengahnya yang lain beberapa darjat. Jadi ada peringkat-peringkat kita lah di masa depan. Dan Allah lepas tu suruh naik ke langit. Dan pada masa itu dunia sudah kekayaan dunia sudah disatukan. Tidak berpecah belah sekarang. Negeri ni kaya, ni negara miskin. Negara ni berperang, wang habis, beli senjata perang dan sebagainya, membunuh sesama sendiri. Tapi bila sampai pada masa Imam Mahdi, dunia ni menjadi satu, bersaudara, aman, damai. Kewangan dunia disatukan. Tidak digunakan untuk membunuh, beli senjata dan sebagainya. Dan wang ini akan digunakan untuk kita menjelajah dunia di atas. Kerana langit itu adalah bumbung kita. Bumbung kita. Langit itu adalah bumbung kita. Dan Allah berfirman, kalau kami bukakan kepada mereka mana-mana pintu langit, kemudian mereka dapat naik melalui pintu itu. Allah suruh naik. Dibukakan pintu langit. Dan Allah berfirman, wahai jin dan manusia, kalau kamu dapat menembus keluar dari kawasan-kawasan langit dan bumi, maka cubalah tembus. Kamu tidak akan menembus melainkan dengan kekuasaan, tenaga. Di sini yang saintis bingung.
Macam Quran 1400 tahun cakap pasal tenaga. Tenaga ni hanya diketahui pada masa sekarang. Kita perlu tenaga untuk naik ke angkasa. Jadi disuruh kita naik. Orang-orang yang beriman berperang pada jalan Allah. Orang-orang yang kafir pula berperang pada jalan tagut. Tagut ni dia, tagut. Oleh itu pergilah kamu akan pengikut-pengikut syaitan itu kerana sungguh tipu daya syaitan adalah lemah. Kita suruh perang ini, tagut dan pengikutnya. Wahai orang yang beriman, kalau kamu membela Allah, nescaya Allah membela kamu dan meneguhkan tapak pendirianmu. Jadi disuruh kita perang ni. Orang-orang kafir yang berpihak pada tagut. Ni tagut bukan masa kita ni semua. Mana ada orang kafir menyembah tagut. Di sini kita tengok. Perangilah mereka supaya jangan ada fitnah. Supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jadi kamu mesti ingat. Pada masa zaman Imam Mahdi, dunia dah damai. Dunia dah jadi dunia Islam. Umat manusia semua sudah menyembah Tuhan yang satu. Islam. Dah tak ada pemusuhan dan sebagainya. Kita suatu. Dan ingat firman Allah. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Dan manusia sudah mulai menyembah Allah seluruhnya. Manusia sudah mulai menyembah Allah zaman Imam Mahdi yang pertama. Dan yang tinggal syaitan-syaitan. Kerana tidak aku jadikan jin dan manusia. Manusia dakwahnya dah selesai. Yang tinggal syaitan-syaitan yang menyembah tagut yang masih belum beriman. Kerana Nabi-Nabi sudah tak ada. Yang akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Isa juga bila dia akan datang akhir lagi, lambat lagi. Jadi Imam Mahdi lah yang akan bawa kita. Mahdi pertama, kedua, ketiga untuk kita mendakwah syaitan-syaitan ni kembali menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Pasal Allah kata, perangilah mereka supaya jangan ada fitnah, supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jadi syaitan-syaitan ni mesti balik menyembah Allah yang menghuni bumi-bumi di atas. Perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah. Ketaatan itu hanya untuk Allah. Dan bila kita sudah perang mereka, Imam Mahdi bawa kita perang mereka di atas, kita sudah takluki mereka, maka Allah berfirman, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Pasal kita manusia semua sudah beriman. Jelas yang sesat dan jalan yang benar. Karena itu Allah kata, karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut, syaitan-syaitan ni melepaskan sembahan mereka kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguhnya telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Jadi kita kena dakwah dengan mereka supaya melepaskan tagut dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia sembah tagut, maka agama dia kita boleh namakan mengarut. Jadi bagaimana kita mau kembalikan mereka? Allah berfirman, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat, pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Itu dia, cara kita. Syaitan-syaitan ni kita tak boleh guna kekerasan. Tak boleh. Tuhan berfirman. Jadi bila kita dah dakwah dengan mereka semua, alhamdulillah kebanyakan mereka akan masuk Islam dan mulai menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah Allah akan templak iblis dan sekutu-sekutunya. Sungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahui. Kenapa? Iblis ni dia cakap,
engkau lantik Adam sebagai khalifah, betul ke ni? Kau punya pilihan betul ke Allah? Dia kata gitu. Sekarang kita manusia mengembalikan mereka menyembah Allah. Ini yang amanah yang langit tak nak, gunung tak nak, bumi tak nak, kita pikul. Dan akhirnya kita kembalikan syaitan-syaitan yang ada banyak di bumi-bumi yang atas menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang satu. Jadi Allah berfirman, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Sudah terbukti. Di sini lagi saya nak tambah pandangan saya. Ingat, Iblis kata, kasihlah aku hidup sehingga hari kiamat. Ini Iblis. Allah berfirman, kata firman, kamulah yang diberi tangguh. Kamulah mereka yang diberi tangguh. Dia tak cakap sampai hari kiamat. Allah firman diberi tangguh. Jadi saya punya pandangan, Allah tidak buat sesuatu pun sia-sia. Kerana Allah nak buktikan pada Iblis dan kuncu-kuncunya, pelantikan manusia sebagai khalifah adalah benar. Dan memang benar kerana manusialah yang membawa mereka balik menyembah Allah. Jadi pilihan Allah adalah benar. Bila ini sudah terbukti, maka tidak ada lagi sebab Iblis dan kuncu-kuncu dia mesti masih hidup. Maka selepas ini tercapai, Iblis dan kuncu-kuncu dia akan wafat, akan mati. Tidak sampai hari kiamat. Maka jelaslah bila Nabi Musa perang dengan Dajjal, dalam Al-Quran tak ada sebut pasal Iblis dan kuncu-kuncunya. Tapi bila perang Badar, ada sebut Iblis dan kuncu-kuncu dia. Dajjal, perangan Dajjal lagi besar, tidak disebut Iblis dan kuncu-kuncunya. Maka dari hikmah saya, bila manusia, syaitan-syaitan sudah balik menyembah Allah, matlamat Allah dah tercapai, membuktikan pilihannya adalah benar, maka Iblis dan kuncu-kuncu dia akan wafat. Kerana Allah berfirman, kamulah mereka yang diberi tangguh. Dia tak cakap sampai hari kiamat, diberi tangguh. Itu yang Iblis cakap, berilah tempoh kepada aku hingga hari mereka dibangkitkan. Tengok Allah, sungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh. Tapi ini hari kiamat, penterjemah daripada Al-Quran tu tambah tu, hari kiamat dia bracket. Sebenarnya tidak ada sampai diberi tempoh atau diberi tangguh, full stop. Tak ada hari kiamat. Siapa tu Tagut atau Dajjal? Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Rasul pada tiap-tiap umat. Sembahlah Allah, jauhilah Tagut. Tengok, kami telah mengutuskan Rasul pada tiap-tiap umat. Jangan beritahu umat kau jangan sembah Tagut. Kan? Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Dan Rasulullah berkata, sesungguhnya tidak ada seorang Nabi setelah Nabi Nuh, melainkan telah memperingatkan kepada umatnya tentang datangnya Dajjal. Dan sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu tentang Dajjal. Dajjal ni juga sudah disebut dalam Kristiannya Bible. Dia panggil Antichrist. Antichrist, Dajjal. Sudah diberitahu. Jadi dalam hikmah saya, Dajjal ni lah Tagut. Dajjal ni adalah Tagut. Pasal dalam Quran setiap Nabi, Rasulullah berkata setiap Nabi selepas Nabi Nuh mengingatkan tentang Dajjal. Siapa ini Dajjal? Dajjal rambut keriting, berasal daripada peranakan haram. Ini dalam hikmah saya, kerana syaitan-syaitan tidak boleh melebihi manusia. Kita khalifah. Dan ilmu Allah diberi kepada kita manusia, bukan syaitan-syaitan.
Dia kalau Dajjal 100% syaitan. Dia tidak boleh jadi ketua yang berwibawa. Jadi dia mesti kacaukan. Dan kacaukannya adalah kacaukan haram di antara manusia dengan syaitan bersatu. Dan wajah putih dan kepalanya merupai dahan pohon, mata sebelah kiri yang hampir lenyap, sedangkan sebelah kanan seperti anggur yang terapung di permukaan air. Mungkin itu gadget yang di hari muka dia boleh nampak jauh itu wallahu alam bisawab. Tapi saya nak terangkan di sini, bila kita dah menakluki syaitan-syaitan ini dan kita menjajah mereka, maka mereka menjadi sebahagian dari masyarakat kita. Seperti orang hitam menjadi sebahagian dari masyarakat Amerika. Orang hitam ni dulu daripada Afrika, Kotobolo, hamba saya yang dibawa ke Amerika untuk kerja di ladang-ladang, tempat-tempat pokok kapas dan sebagainya. Akhirnya orang hitam ni menjadi presiden. Ada yang menjadi presiden di Amerika. Dulu kita boleh cakap American, kita orang putih. Kita boleh cakap American, kita tahu orang putih atau orang hitam. Dia jadi satu masyarakat. Di hari muka, syaitan-syaitan akan jadi masyarakat kita. Sebahagian dari masyarakat kita. Dan anak-anak dia semua akan belajar di institusi pelajaran kita. Yang dapat, anak-anak dia dapat menggunakan, mempelajari dan dapat kebaikan semua dari institusi kami. Seperti anak-anak kita juga, tak ada beza. Dan di antara mereka, ada satu yang sangat bijak, lebih bijak daripada Einstein, namanya Dajjal. Dia sangat pintar. Nah, ini kacaukan haram manusia dan syaitan. Dia sangat bijak sehingga dia boleh hidupkan tanah gersang. Dia boleh membiakkan ternakan dengan cepat. Dia boleh keluarkan macam-macam biji-biji dari tanah, kekayaan dari tanah, dalam tanah dia boleh keluarkan. Bijak. Dia boleh buat satu bumi tu syurga, satu bumi tu neraka. Dia boleh buat begitu. Dia tak macam Singapura, dunia kita boleh Disneyland, tak ada. Dia satu dunia, syurga. Satu dunia, neraka dia boleh buat. Bijak betul. Dia boleh hidupkan yang dah mati, walaupun sekejap. Ini pintar betul, otak bergeliga. Jadi kerana dia kacaukan syaitan dengan manusia dan dia lebih kepada syaitan, maka syaitan-syaitan sudah kembali menyokong dia. Sebenarnya Islam tu kembali menyokong ni Dajjal, kembali. Kerana tersangat terkesan oleh kebijaksanaan, kehandalan Dajjal ni, mereka support ini Dajjal. Dan Dajjal mahu mengambil alih Imam Mahdi atau Khalifah atau Imam Mahdi. Jadi kita ni umat Islam, manusia, tujam juga sudah duduk di bumi di atas. Dan dunia ini menjadi dunia Islam. Kita punya markas, ketua markasnya atau pejabat kita, askar-askar Islam di Mekah dan Madinah. Itu pusat kita punya pemerintahan ataupun kita punya askar-askar semua di situ. Pusat pemerintahan kita di Mekah dan Madinah. Dan bila Dajjal sudah kuat, mereka mau menakluki Mekah dan Madinah dan Mekah untuk mengambil alih sebagai Imam Mahdi. Dia sangat bijak.
Tapi ada hadis mengatakan Dajjal diharamkan masuk Madinah, termasuk Mekah. Jadi bila mereka turun daripada bumi di atas dengan dia punya askar-askar turun ke Baitul Muqaddis untuk masuk ke Madinah dan menaklukkan Madinah dan Mekah, maka turunlah Nabi Isa alaihissalam. Ketika ia dalam keadaan demikian mendadak, maka si Dajjal dengan dia grup turun ke Baitul Muqaddis. Allah di keadaan mendadak Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Kemudian beliau mencari Dajjal dan menemukannya di Babul Lut dekat daerah Baitul Muqaddis, lalu membunuhnya. Di sini tengok peperangan di antara iblis, Dajjal dengan kuncu-kuncu dia, dengan Nabi Isa dan umat-umat Islam yang lain. Di sini tak ada sebut pasal iblis membantu Nabi Isa alaihissalam. Iblis sudah tak ada lagi pada masa itu. Kan? Lepas tu bila semua Dajjal dah mati, semua DP grup dah mati, dah balik-balik aman damai. Demi zat yang menguasai diriku, sesungguhnya telah dekat waktunya Isa bin Maryam turun pada kalian untuk menjadi hakim yang adil dan hakim yang tidak berat sebelah. Dia akan mematahkan salib, Kristian menghabis dan patahkan. Membunuh babi dan tidak menerima upeti. Ini yang pengikut-pengikut si Dajjal kembali pada Kristian, membunuh, makan babi dan harta melimpah sehingga tidak seorang pun mahu menerimanya. Dan Isa menjadi imam kalian dan dia akan memerintah mengikut Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW, berarti syariat kita. Kan? Dan pada masa dia turun Jud Ma'jud, pada pemerintahan dia Jud Ma'jud, dan kamu tengok kemudian Allah membangkitkan Ya'juj dan Ma'juj dan yang dengan cepat turun di tempat yang tinggi. Tempat itu bumi yang ketiga. Zulkarnain pergi. Itu bumi yang ketiga tu ada Jud Ma'juj. Di situ mereka turun dan attack markas Islam di bumi ini. Dan Nabi Isa berdoa kepada Allah kerana kuat sangat ni Jud Ma'juj. Maka Allah turunkan ulat ke tengkuk mereka sehingga mereka semua mati seperti mayat matinya satu jiwa. Mati. Sekali melonggok-longgok mati. Lepas itu Nabi Isa memerintah, dia pun tak ada imam-imam Mahdi lain perintah, sehingga terjadi pada satu hari angin, ketika mereka dalam keadaan demikian, angin yang harum bertiup di bawah ketiak mereka lalu mencabut nyawa orang yang mukmin dan muslim, yang tinggal orang-orang jahat. Kan? Itu jam baru bunyi sangkakala, matilah mereka. Kan? Jadi tu angin tiup di bawah ketiak mereka. Kan? Inilah matahari kering fasa kelima. Jadi kiamat pertama terjadi pada 10 bilion tahun, akhir fasa kelima. Lepas tu dan sesudah tentu akan ditiup sangkakala, maka waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah Subhanahu Taala. Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi, maka dengan serta mereka pun bangkit, hari kebangkitan. Jadi masa ditiupkan sangkakala pertama, maka segala yang segala yang ada di muka bumi itu akan binasa. Maknanya langit-langit ketujuh dan bumi semua habis. Kan? Yang waktu dan lepas tu semua dah binasa, langit ketujuh dan bumi semua habis semua. Dah hancur. 40 tahun sebelum sangkakala kedua ditiup. Lepas 40 tahun baru sangkakala kedua ditiup.
maka hari kebangkitan kita dibangkitkan. Di sini dan sudah tentu akan ditiup sangkakala, maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali siapa yang kemudian ditiup sangkakala sekali lagi, maka dengan serta mereka bangun berdiri. Ingatlah masa hari bumi itu digantikan yang lain. Demikian juga langit dan manusia semua keluar berhimpun ni pada Yaumul Mahsyar. Kan? Maka kita hidup, lepas tu dah habis semua, kita masuk syurga dan ada pun orang yang berbahagia, maka dalam syurga lah tempatnya mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi syurga itu. Kecuali apa yang dikenaki oleh Tuhan sebagai pemberian nikmat yang tidak putus. Jadi bila langit dan bumi syurga habis, kita pun habis. Segala yang ada di muka bumi itu akan binasa dan tetap kekal wajah Tuhan. Itu dia yang maha halus. Yang maha halus, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Balik pada ni, balik. Diri wajah yang maha halus. Laka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kembali asal, yang tinggal Allah sendiri lagi. Itulah akhirnya tentang takdir ni saya nak ceritakan. Ini pandangan seorang ahli sufi. Kalau kamu nak memahami, minggu depan kita akan insya-Allah masuk dalam bahagian yang lebih berat tentang Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan di situ anda perlu juga membuat perhitungan, membuat keputusan dan sebagainya di atas fakta-fakta yang diberi. Ya. Di kedudukan mana kalian mau ada, itu pilihan anda. Itu minggu depan dan seterusnya tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini saya habis kuliah tentang takdir, kelima habis. Saya kembali kepada Bayu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas syarahan dan tazkirahnya tentang takdir. Ya, alhamdulillah. Dilanjut dengan pertanyaan ya Ustaz ya. Ya, ini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Tapi juga untuk sahabat yang ada di room, dipersilakan seperti biasa bisa mengangkat tangan, raise hand. Nanti kita persilakan untuk bertanya secara langsung. Oke, tapi mungkin kita tidak akan cukup waktu dengan banyak pertanyaan, Ustaz. Mungkin kita akan coba pilih-pilih beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Selepasnya nanti akan kita kumpulkan untuk di akhir bulan. Kita akan bacakan nanti saat muzakarah mungkin. Mungkin yang pertama kita coba bacakan yang ada di kolom chat dari Bang Mijan. Assalamualaikum Ustadz, kiamat pertama akan ditiupkan trompet sang sakala yang menandakan kiamat pertama akan berlaku. Dan tiupan yang kedua adalah hari kebangkitan semua makhluk. Pertanyaannya, adakah kiamat yang kedua akan ditiupkan sangkala juga ya Ustadz? Iya, betul. Sangkakala itu akan ditiup pada pertama, kita semua mati, lepas tu kita dibangkitkan dengan tiupan sangkakala kedua. Betul. Oke. Cukup ya seperti itu Ustaz ya. Oke, ada satu lagi. Dari Bang Dedi Firmansyah. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya bagaimanakah dengan hadis yang mengatakan ada pertanyaan dalam alam kubur. Sedangkan memori kita telah tertinggal bersama jasad kita ketika meninggal dunia. Bagaimana masalah ini dipandang dari sudut ma'rifatullah? Demikian Ustaz. Jelas kan? Ya. Kalau memori dah tertinggal, macam mana nak jawab? Itu pasal baru-baru Putera Salman daripada Saudi, dia mengatakan dia tidak terima hadis daripada Muslim dan Bukhari. Kerana ini semua susunan ikut pandangan ulama-ulama yang ada pada masa itu, yang ada
pandangan dia tidak bersesuaian dengan keadaan sekarang. Dan dia pun berkata dia tidak akan terima hadis ahad. Semua hadis ahad dia akan tolak. Dan tentang seksa kubur, semua hadis ahad. Dan kita selalu berkatakan, tak ada. Ini soal di seksa kubur, ini satu yang tidak boleh susah nak diterima. Kerana kalau kita terima ada seksa kubur, mereka yang mati zaman Nabi Adam sampai sekarang kena seksa, belum habis. Mereka yang mati dalam zaman Nabi Nuh sampai sekarang diseksa, tak habis. Dalam zaman kita, mereka yang mati time Jepun sampai sekarang belum habis. Saya ingat isteri saya kata, untung mereka yang mati ni hari besok kiamat. Tak payah kena seksa. Ini satu perkataan yang, soalan yang tidak bisa dijawab. Dan semua hadis ahad. Dan kalau kita dah tak ada memory, macam mana dikembalikan? Tak boleh. Kita tak ada memory. Dan macam mana nak jawab? Dan dikatakan dalam kitab hadis tu, dikembalikan roh kita. Roh tak ada minda, itu roh blur. Kita tanya pun tak boleh jawab. Dia tak ada kepandaian. Dia minda tak ada bersama dia. Kau kembalikan jiwa dia, itu lain story. Roh tak boleh jawab. Jadi Putera Salman pun menolak hadis ahad. Jadi bagi kita juga, kita tidak, pasal dalam Al-Quran juga berkata, Fir'aun tu ditunjukkan tempatnya di neraka dan di syurga di petang hari, ditunjukkan tempatnya di syurga dan di neraka. Tidak dikatakan diseksa. Tidak. Jadi macam mana kita mengatakan ada ni kan? Ya, dan mengikut pandangan Putera Salman, dia cakap banyak hadis-hadis yang tidak boleh dipakai. Banyak sekali. Mengikut pandangan ni lah. Ini satu, dan dia punya pandangan disokong oleh seorang tokoh besar dari Azhar, dari Azhar, Universiti Azhar dan Al-Azhar. Jadi kita ini satu pergolakan yang baru, very interesting. Kita harus peka dan ikut perkembangannya. Itu saya punya soalan tentang seksa kubur. Ya. Lepas Cina cakap, wah Islam mati 2 kali pukul lah. Apa macam 2 kali pukul? Satu dalam kubur sudah pukul, nanti di neraka pukul lagi 2 kali. Dia suruh masuk agama dia, tak ada pukul. Siang-siang dah dibakar. Kita orang siang-siang sudah bakar, lu tak boleh pukul lagi. Kalau bakar dalam kubur, tak boleh pukul lagi. Okey. Okay. Itu jawapan. Ya, terima kasih Ustaz. Semoga jelas ya. Jadi kesimpulannya kedudukan hadis tersebut tidak kuat Ustaz ya. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan dari Bang Dedi tadi. Ya, kita masih ada 5 menit waktu Ustaz sebelum zikrullah. Silakan sahabat yang akan bertanya langsung, dipersilakan. Ada? Raise hand atau buka mic, nanti akan kami persilakan. Kalau tidak ada, sambil menunggu, saya coba beri satu pertanyaan lagi dari kolom chat. Dari Kak Kifli Anita, apakah keturunan Rasulullah akan menjaga akhlaknya atau ucapannya dalam kehidupannya, Ustaz? InsyaAllah, kalau dari dia punya waris, InsyaAllah akan jaga akhlaknya. InsyaAllah. Ya. Oke, ada silakan yang akan bertanya di room, silakan. Saya coba lihat-lihat lagi. Ini mungkin jawaban singkat aja Ustaz. Salam Ustaz, bermakna si peniup sengsakala itu tidak mati bersama ya Ustaz? Dari Bang Roslan. Ada firman dia, bila tiup semua mati, melainkan dia ada kata nanti saya tengok mana tu. Yang mana Ustaz? Tadi hari kiamat ini. Dan sesudah
Oh ya. tentu akan ditiup sangkakala, pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah. Tidak ada yang tidak Oh, mati. Kan? ya, ya, ya. Oke. Ada. Tidak semua ya. Ya. Oke, oke, oke. Siap. Ya, ini ada lagi yang masuk dari Kak Rogaya. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya berkaitan dengan demensia dari sudut ma'rifatullah. Demensia. Demensia. Lupa-lupalah. Ya. Kan? Ya? Ini juga membuktikan kita katakan memory boleh tertinggal. Orang demensia memory sudah tertinggal. Memory dia dah tinggalkan dia sebelum dia meninggal dunia. Jadi memory ini adalah satu ciptaan tersendiri. Kan? Memory inilah yang dibawa, diturunkan daripada Lauh Mahfuz ataupun buku takdir kita, belakang disangkutkan di leher kita, dan dengan ini memory kita berjalan lah, mengikut kita hidup mengikut memory yang diturunkan dari Lauh Mahfuz berjalan. Dan memory ini juga akan tinggal kita bila kita meninggal dunia. Kita jiwa naik ke alam barzakh dan memory tertinggal. Tetapi dalam hidup kita juga sebelum kita mati, memory boleh tinggalkan kita seperti demensia, Parkinson, lagi satu amnesia pun ada. Boleh tinggalkan kita, kita lupa terus. Kan? Saya ingat satu cerita, orang ni telefon polis, ada perempuan masuk kat rumah saya, tolong datang, saya tak kenal dia. Belakang polis datang, tangkap perempuan ni. Perempuan ni, saya kan isteri awak. Saya tak ada isteri, saya tak ada isteri. Ini bukan, saya tak kenal. Perempuan tu kena lock up ke police station. Saya tak kenal isteri dia. Sampai anak-anak datang jamin. Ni betul saya punya mak, itu bapak saya, dia dah lupa-lupa. Baru kesian waktu tu keluar. Sekarang nak balik pada rumah, menggigil, takut kena lock up lagi. Memory boleh tinggalkan kita. Walaupun kita tengah hidup, boleh meninggalkan. Acong, jangan cari apa alasan demensia. Okey. Itu jawapan saya. Ya, baik, pas Ustadz. Kita 5 menit untuk zikrullah Ustadz. Okey. Jadi zikrullah, ingat, kita pastikan kita ingat Allah, kita tumpu pada ingatan Allah. Jangan kasih lain masuk. Kalau lain-lain masuk, pergi, nyak kau, jangan masuk. Aku hanya untuk Allah, minda aku hanya untuk Allah. Aku tak mau yang lain. Tidak serupa, tidak seumpama. Ingat dia. Dan ingat sahabat-sahabat, setiap masa cuba ingat Allah. Praktis setiap masa. Lupa ingat balik, lupa ingat balik, lupa ingat balik. Sehingga akhirnya hati akan minda kita menjadi bersih, suci. Bila kita ingat Allah, kita tak ada apa bayangan pun. Tak ada lain, hanya ingatan yang tak berupa dan tak diupamakan. Ingatan Allah SWT. Minda kita bersih. Akhirnya seperti minda seorang bayi, bersih. Holistik. Jadi mau praktiskan, inilah nadi ahli sufi, inilah lilin yang menyala di waktu malam bagi ahli sufi, iaitu zikrullah. Inilah yang Rasulullah cakap, amalan yang lebih tinggi daripada jihad, lebih tinggi daripada sedekah emas dan perak. Inilah zikrullah, ingat pada Allah. Dan kerana itulah kita nak zikrullah dalam salat, Allah suruh. Dan Allah juga perintah kita lepas salat, zikrullah. Dan Allah perintah kita dalam hidup keseharian, iaitu jual beli, zikrullah. Bila kita zikrullah, dia pun ingat kita. Kau ingat aku ingat engkau, sudah ada link. Baik, bismillah, ingat Allah dan minda Allah, tumpukan pada ingatan Allah, tumpukan dan tutup segala segi, kunci dan bertahan, istiqamah. Bismillah.
Sudah 5 menit Ustaz. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi insyaAllah di hari muka. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.